Baik, kembali bersama dengan kami pagi ini dan seterusnya kita akan bincangkan satu lagi aspek kesihatan mental kepada golongan belia yang kita rasakan belia ni dia gagah, dia besar, dia kuat, dia mampu mengharungi sebarang cabaran. Tetapi dalam era pandemik ini golongan belia juga turut terkesan dan kita harus menyantuni apakah antara isu-isu yang melibatkan kesihatan mental mereka yang khusus kepada golongan belia. Kerana mereka ini dalam fasa ataupun transisi bila mana mereka perlu memikirkan apakah ada tuju masa hadapan sebaik saja menamatkan pengajian sekiranya telah tamat pengajian, apakah ketidaktentuan ini memberi kesan kepada peluang kerja mereka. Jadi banyak sebenarnya persoalan yang berliga di dalam minda golongan belia kita. Untuk itu, dari segi kesejahteraan mental untuk golongan belia pula, kita berbicara dengan Timbalan Ketua Pengarah bahagian Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan, Puan Azura Sarmin. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apakah antara isu-isu kesihatan mental yang sering dihadapi oleh golongan belia sebelum pandemik sekalipun, apakah isu-isu kesihatan mental yang dihadapi oleh golongan ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera buat pihak RTM yang mana pagi ini telah sudi menjemput saya untuk saya kongsikan bersama-sama berkenaan tentang kesihatan mental. Jadi secara asasnya sebenarnya kesihatan mental ni bukanlah satu perkara yang kami pakar di pihak saya ataupun Kementerian Belia dan Sukan. Tapi sebenarnya apa yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah lebih kepada perkara yang berkaitan mengenai inisiatif yang terkini di bawah Rakan Muda dalam masa kita melihat ramainya belia-belia ataupun anak muda yang terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada masa ini. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin menghalakan pelan KBS dalam membantu menghalakan kesan ekonomi selain daripada soal pekerjaan dan kemahiran, dan dalam masa sama soal sosial yang tidak kurang pentingnya akan memberi kesan kepada kesihatan mental, terutamanya dalam keadaan sekarang yang keadaannya dah makin berubah situasi dia. Puan Azura, kalau kita imbau semula dari 90-an penubuhan Rakan Muda yang begitu signifikan dengan gaya hidup dan juga aktiviti yang sihat untuk golongan belia kita, apakah evolusi yang dilalui oleh Rakan Muda dan bagaimana ia relevan dengan situasi sekarang? Bila di mana yang kita maklum bahawa program Rakan Muda secara dasarnya dulu telah dilancarkan pada 29 Oktober 1994 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di mana program inilah satu program pengiktirafan atau pembangunan sosial lebih kepada menumpukan untuk melahirkan generasi muda yang sempurna dan dalam masa sama bertanggungjawab, aktif serta berkeyakinan diri. Dan teras utama kita dalam Rakan Muda adalah lebih kepada melahirkan potensi generasi muda supaya mendukung matlamat kepada pembangunan negara. Dan dalam masa yang sama juga Rakan Muda ni lebih kepada untuk menggilap bakat dan juga penyerahan potensi di kalangan anak muda berumur 15 hingga ke 25 tahun. Dan kalau ikutnya kita program Rakan Muda ni telah ditubuhkan oleh kerajaan lebih 25 tahun yang lepas dan dia tidak pernah hilang daripada KBS sebenarnya. Dan dalam masa sama walaupun ia nampak seperti hilang fokus kerana ia berdepan dengan sinergi akibat terlalu banyak pilihan aktiviti pada masa sekarang. Dan justru itu bahagian Rakan Muda yang mana menguruskan Rakan Muda di JBSN ni telah melalui beberapa fasa perubahan berdasarkan kepada keperluan dan juga perkembangan semasa. Dan Rakan Muda pada masa kini lebih memfokuskan kepada pembangunan potensi serta pembentukan karakter remaja selain daripada meneroka bidang kreatif dan inovatif dan juga pengukuhan jati diri sahsiah. Selain daripada sekarang kita lebih menumpukan kepada program kesekolawanan di mana program MyVac yang kita bantu program vaksin negara. Dan generasi muda ini kalau kita nampak adalah mereka yang bakal menjadi pemimpin negara, dan atas dasar itu kita mahu penglibatan mereka jangan dipandang ringan kerana akhirnya mereka ni akan menjadi bakal pemimpin negara di masa akan datang. Jadi apakah sebenarnya take up rate ataupun bagaimana sambutan yang diterima terhadap program-program yang dikelolakan di bawah Rakan Muda, terutama sekali melihat kepada cabaran pandemik sekarang?
seperti saya maklumkan tadi, kita melihat bahawa isu mental ini bukan satu perkara yang baru, namun ia semakin menekan, dan dengan keadaan suasana pandemik yang mana telah melanda negara lebih bersetahun daripada hujung 2019 hinggalah sekarang. Malah kesihatan mental ini telah ditakrifkan oleh Pertubuhan Kesihatan Kebangsaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai keadaan kesejahteraan di mana individu menyedari keupayaan diri dapat mengatasi tekanan hidup normal, dapat bekerja dengan produktif dan bermanfaat serta mampu memberi sumbangan kepada komuniti. Dan COVID-19 ini juga telah memberi satu kesan psikologi yang negatif yang cukup besar di kalangan orang ramai di seluruh negara, dan kerana ia boleh menyebabkan kegelisahan, stres dan juga kemurungan akibat proses kita nak katakan dikurunglah, kuarantin dengan satu masa yang panjang, dan sedikit sebanyak ia telah memberikan satu tekanan emosi yang berterusan. Lebih menakutkan lagi bila kemurungan ini ataupun tekanan stres ini tidak ditangani dengan baik. Dan boleh saya kongsikan sedikit kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan kerana mendapati bahawa bunuh diri di kalangan suicide ni di kalangan belia ni ataupun anak-anak muda ni dalam lingkungan umur 13 hingga 17 tahun menunjukkan peningkatan di mana kecenderungan untuk berbuat demikian lebih kurang 10% pada 2017. Namun dia mula meningkat pada tahun 2012 dia itu meningkat sebab pada tahun 2017 meningkat 10% kerana 2012 ia lebih kurang 7.9%, dan dalam kajian ini juga apa yang boleh dikatakan 18.3% adalah mereka yang cenderung kemurungan, yang mana 1 daripada 5 belia mengalami kemurungan dan 2 daripada 5 belia adalah mereka yang mengalami kegelisahan, dan 1 daripada 10 mengalami tekanan. Dan apa yang lebih membimbangkan lagi, kajian pada 2020 oleh pihak PDRM kerana ada kes-kes yang melibatkan bunuh diri di kalangan belia ni melibatkan 1,738 kes yang dicatatkan daripada 2019 hingga Mei yang lepas, dan ini merupakan satu yang kedua terbesarlah sebenarnya di negara buat masa ini. Dan suka saya sharekan bahawa daripada segi statistik pada tahun 2019 kes hanya sebanyak 609, dan kemudiannya pada 2020 lebih kurang 631 kes, dan pada tahun ini Januari hingga Mei yang lepas 2021 hampir 500 lebih kurang 498. Ini kita belum habis lagi untuk hujung tahun, ada lagi 4-5 bulan untuk menghabiskan tahun ini, tapi lihatlah betapa peningkatan dia cukup meningkat daripada masa ke semasa. Dan atas dasar itu seperti yang mana saya maklumkan awal-awal tadi, kami di pihak Kementerian Belia dan Sukan, ingin membantu, dan kami sebagai stakeholder yang menguruskan anak-anak muda ini ingin sama-sama membantu menangani masalah kesihatan mental ini secara menyeluruh. Dan atas dasar itu apa yang kita tahu bahawa masyarakat terutamanya belia-belia ini masih kurang kesedaran betapa cara untuk menangani stres ataupun tekanan ni masih tidak lagi diberi pendedahan secara asasnya. Dan apa yang nyata, mereka melihat masalah tekanan ni adalah satu masalah yang biasa, dan tapi walau bagaimanapun dia boleh jadikan bom jangka yang kita tidak tahu bahawa realitinya dia boleh membunuh secara perlahan. Ya, kerana apa yang kalau boleh disambung lagi apa yang Puan Azwar sebutkan tadi, golongan belia ini kadang-kadang bila melihat ibu bapa ataupun penjaga mereka juga sudah tertekan, mereka tidak mahu menambah. Jadi itu yang menyebabkan semua itu disimpan dan dipendam bawa kepada perkara yang lebih negatif. Bagaimana golongan belia kita khususnya boleh memanfaatkan projek rintis kesihatan mental ini? Bagaimana ke mana mereka hendak ajukan kegelisahan mereka, dan apakah yang disediakan oleh pihak Jabatan Belia Sukan sendiri kepada mereka? Baiklah, apa yang boleh saya kongsikan mengenai projek rintis kesihatan mental ni, kita tahu bahawa pada 24 Julai yang lepas, 24 Julai 2021 yang lepas, Timbalan Menteri Belia dan Sukan
YB Senator Wan Ahmad Faisal bin Mahkamah telah melaksanakan ataupun melancarkan program kesihatan mental peringkat kebangsaan, yang ini dengan kerjasama Persatuan Urban Program Komuniti Sosial Malaysia ataupun Scopus, di mana Scopus ini telah ditubuhkan untuk membantu ataupun memacu keberdayaan masyarakat melalui kesedaran dan juga pendidikan, terutamanya dalam menguruskan mental. Selain daripada membantu KBS untuk melaksanakan training of trainers kepada program mental health advocates, yang ini khusus kepada Persatuan Belia dan juga Sekretariat Rakan Muda. Dan seterusnya susulan daripada itu, pada Jumaat yang lepas, baru lagi pada 6 hari bulan Ogos 2021, beliau juga iaitu Yang Berhormat Senator telah melancarkan satu program di mana Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Satuan Kuala Lumpur serta Satuan Kesedaran Sokongan Pesakit Mental MIASA telah melaksanakan satu projek rintis kesihatan yang menyediakan perkhidmatan mental dan juga sesi kaunseling, di mana satuan ini secara tidak langsung membantu untuk tempoh pandemik dan juga pasca pandemik. Dan dalam projek rintis ini, Rakan Muda telah melancarkan satu one-stop center yang mana kita namakan Rakan Muda Comfort Room ataupun RMCR di Jabatan Bidang Sukan Wilayah Satuan. Dia bertempat di Kuala Lumpur, di Bukit Kiara. Dan dalam masa sama, ini merupakan satu pusat sokongan kesihatan mental yang menawarkan perkhidmatan daripada segi intervensi awal sebagai langkah proaktif, dan dalam masa yang sama juga menyokong belia-belia di luar untuk membantu mereka yang terkesan khususnya dalam isu kesihatan mental. Dan Rakan Muda Comfort Room ni beroperasi secara harian melalui talian dan juga secara bersemuka, walaupun ia bergantung kepada SOP sekarang. Semalam dah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM bahawa akan ada sesi untuk kita beralih kepada fasa-fasa yang tertentu. Jadi soalan itu saya bagi pihak KBS sangat mengalu-alukan mana-mana belia yang di luar sana yang memerlukan perkhidmatan boleh hubungi, dan juga boleh hubungi talian yang kita akan warwakan nantilah bagi mendapatkan khidmat kesihatan mental ini. Baik. Terima kasih saudara rakan sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Dan itu dia sedikit perkongsian tentang bagaimana Rakan Muda telah kembali untuk menyantuni golongan belia dari segi isu kesihatan mental yang dihadapi oleh kumpulan ini. Dari kita macam ada transisi sebenarnya hari ini dari pelajar ke belia ke kebolehpasaran mereka pula dalam pasaran pekerjaan. Itu kami bawakan selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.